kerana saya tidak ada idea nak buat video apa, nak buat konten apa. Kalau saya nak buat video horor, saya tidak ada bahan rujukan, kerana sebelum ni saya ambil video dari Bigo, video hunting. Saya ambil video dari situ, saya rekam, lepas tu saya edit. Tapi sekarang ni musim PKP, jadi mereka tak buat hunting lah, tak memburu paranormal. Jadi mereka buat video bercakap sama follower mereka saja. Mereka tak keluar mencari entiti. Sebab itulah saya lama tidak buat video. Sekarang ini saya nak buat video, tapi video politik, iaitu tentang Raja Petra, Raja Kamarudin. Saya ingin buat video tentang dia, sebab dia ni sekarang ni boleh katakan famous juga tentang politik. Jom kita tengok biodata Raja Petra, Raja Kamarudin. Assalamualaikum. Okey, di sini saya nak menceritakan siapakah Raja Petra Kamarudin. Raja Petra Kamarudin dilahirkan pada 20 September 1950. Dikenali juga sebagai Peter ataupun RPK. Dia adalah seorang penulis blog Malaysia berbangsa Melayu, membangunkan laman Malaysia Today berbahasa Inggeris, yang mana di dalam laman tersebut beliau menerbitkan satu siri rencana berbentuk komentar terhadap politik Malaysia. Beliau telah ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA buat kali kedua pada 1 hari bulan 10 petang 12 September 2008. Beliau telah ditahan selama 2 tahun mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dan dihantar ke kem tahanan Kemunting, Taiping, Perak. Okey, ini dia gambar Raja Petra. Dia memang dikenali di YouTube kerana dia banyak bercakap mengenai politik di dalam YouTube. Okey, ini tarikh lahir dia tadi 27 September 1950. Tempat lahir dia Surrey, England. Konsortum Marina Lee Abdullah. Lepas tu offspring Raja Suraya, Raja Azman, Raja Sahrir, Raja Azmi, Raja Sarah. Ayahanda dia Raja Kamarudin bin Raja Tun Uda Al-Hajj. Lepas tu ibu dia Baria Kamarudin ni Barbara Mabel Parnell. Raja Petra ni ada berdarah keturunan British, orang putih. Kehidupan pribadi. Dilahirkan pada 27 September 1950. Raja Petra telah mendapat pendidikan di sekolah Alice Smith. Pada umur 13 tahun, beliau telah melanjutkan pelajarannya di College Melayu Kuala Kangsar, melengkapkan pendidikannya di Victoria Institution. Raja Petra Kamarudin pernah menjadi penjual motosikal dan pengedar beras. Beliau memang meminati motosikal semenjak kecil lagi. Pada 14 April 1973, semasa berumur 23 tahun, beliau telah berkahwin dengan Marina Lee binti Abdullah. Dia mengawini seorang gadis Cina yang pada masa itu berumur 18 tahun. Marina Lee Abdullah kacukan Siam Cina. Dia ni ada kacukan Thailand ni.
merupakan seorang penerbit buku. Raja Petra dan Marina mempunyai 5 orang anak: Raja Suraya, Raja Aman, Raja Sahrir, Raja Azmi, dan Raja Sara, dan 2 orang cucu. Raja Petra merupakan seorang ahli kerabat di Raja Selangor. Raja Petra ni ada berdarah di Raja lah. Raja Petra ni dia ada sangkut paut dengan kerabat di Raja Selangor, darah dia, keturunan dia. Lepas tu beliau merupakan sepupu Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang di Pertuan Agong Malaysia ke-11 dan Sultan Selangor yang ke-7. Ibunya merupakan seorang berketurunan Wales. Wales ni tempat orang putih dia. Raja Petra ni berketurunan raja juga. Okey, pada 23 Julai 2007, Tan Sri Haji Muhammad Taib, Ketua Penerangan UMNO, telah membuat satu laporan polis terhadap Malaysia Today pada pukul 12.50 tengah hari. Kamu tu pada 23 Julai 2007, Tan Sri Haji Muhammad Taib, Ketua Penerangan UMNO, telah membuat satu laporan polis terhadap Malaysia Today pada pukul 12.57 tengah hari di stesen polis Tun HSD di bawah Kanun Kesiasaan Seksyen 121B dan Seksyen 123 Seksyen 4 dari Akta Hasutan 1998 dan Seksyen 263 dan Seksyen 66 dari Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk satu masukkan blog pada 11 Julai di dalam laman berkenaan yang dianggap menghina yang di Pertuan Agong, merendahkan Islam dan cuba membuat hasutan dan keganasan dalam kalangan kumpulan etnik tempatan. Raja Petra Kamarudin membalas balik dengan menerbitkan satu rencana di dalam Malaysia Today memukul balik Haji Muhammad Taib dengan tuduhan-tuduhan hipokrasi dan rasuah. Satu laporan polis kedua telah dibuat terhadap Raja Petra yang dipercayai telah dilakukan setelah terbitnya rencana berkenaan, dan Raja Petra telah disaman ke Balai Polis Tangwangi pada 25 Julai 2007 dan disoal siasat selama 8 jam. Isterinya pula telah disoal siasat selama sejam. Selepas dibebaskan setelah disoal siasat, Raja Petra Kamarudin memberikan alasannya kenapa Haji Muhammad Taib membuat laporan polis terhadapnya, menyatakan bahawa kerajaan ingin melenyapkan penulis-penulis blog sebelum pilihan raya Malaysia. Okey, kita tengok dulu. Okey, kembali lagi. Okey, lepas tu kan kontroversi saman fitnah 4 juta. Pada 26 Mac 2008, Raja Petra Kamarudin diperintah oleh Mahkamah Tinggi Alor-Setar membayar ganti rugi sebanyak 4 juta setelah tidak menghadiri diri dalam kes saman fitnah oleh Naib Kansela Universiti Utara Malaysia Tan Sri Dr. Nordin Kardi. Selain Raja Petra, Parti Keadilan Rakyat PKR, Ketua Pengarang Akbar PKR Suara Keadilan dan editornya turut diperintah membayar 3 juta atas kes yang sama. Timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Alor-Setar Persila Gengadaran membuat
taksiran ganti rugi sebanyak 7 juta yang patut dibayar kepada Nordin Kardi dan UUM selepas defendan menyiarkan fitnah terhadap mereka dalam laman web dan akhbar Suara Keadilan. Mahkamah memutuskan Raja Petra sebagai defendan pertama didapati memfitnah Nordin dan UUM apabila mendakwa dalam sebuah laman webnya Malaysia Today pada 16 Disember 2006 secara penulisan menyiarkan sebuah artikel bertajuk Datuk Dr. Nordin Kardi ceplak karya saya. Raja Petra pula mendakwa bahawa ia berdasarkan surat yang ditulis kepadanya oleh bekas perwakilan belajar dan dia enggan membayar ganti rugi memfitnah tersebut. Dia sebaliknya mendakwa bahawa kemenangan Nordin Kadir tidak menunjukkan keadilan. Sebaliknya, Nordin Kadir menang kerana Raja Petra enggan hadir. He went to the football field and our team did not show up, so he shoot all the goals by himself. Pandangan mengenai pemecatan Tun Saleh Abbas. Dalam banyak tulisannya, Raja Petra dilihat sebagai seorang yang pro Mahathir. Dalam tulisannya Smoke Screen and Disinformation, Distraction of Issue, beliau mendakwa pemecatan Tun Saleh Abbas sebagai ketua hakim negara adalah kerana Tun Saleh Abbas menulis surat kepada Agong mengadu mengenai bunyi bising semasa proses mengubah suai Istana Agong. Selain surat dihantar kepada raja-raja lain menyebabkan Agong ketika itu murka. Perkara ini ditulis seperti berikut. Ini tulisan dalam bahasa Inggeris. Terjemahannya seperti berikut. Apa yang berlaku kepada ketua hakim adalah beliau tinggal bersebelahan dengan Agong dan Istana Baginda ketika itu sedang diubah sesuai. Ketua hakim tidak suka dengan bunyi bising dan pencemaran yang berlaku dan beliau menulis surat kepada Agong dengan salinan dihantar ke rumah ke semua raja-raja mengadu mengenai perkara tersebut. Menulis surat aduan adalah satu perkara dan boleh dimaafkan kerana perkara ini adalah rungutan yang benar walaupun menghadap merupakan protokol yang betul dan bukan juan, tetapi salinan surat kepada raja-raja yang lain seperti satu tekanan. Agong menjadi murka dan menuntut Mahathir memecat ketua hakim. Masa Agong zaman tu menyuruh Tun memecat ketua hakim Saleh Abbas untuk buatan biadab ini yang disamakan dengan salah laku. Mahathir bagaimanapun menjawab beliau tidak mempunyai kuasa untuk memecat ketua hakim dan ini hanya boleh dilakukan melalui tribunal. Agong kemudiannya bertitah sebuah tribunal dibentuk dan melaporkan terus kepada Baginda. Tribunal mendapati ketua hakim bersalah dalam hal ini dan menghantar cadangan kepada Agong yang kemudiannya memecat ketua hakim. Untuk pandangan lain mengenai isu ini, krisis perlembagaan Malaysia 1988, Tun Saleh Abbas. Banyak ni. Raja Petra juga ada komen kes Al-Tantuya. Sini ada nama Datuk Seri Najib. Bila kita tengok ini, kita dapat tahu bahawa Raja Petra ini dia pro-politik lah. Dia seorang pro-politik. Kita tengok sastra. Raja Petra kemudian Malaysia Today. Hey, what is the real issue here? Malaysia Today, Bersih Bahasa Malaysia. Dulu Raja Petra ini ada blog bernama Malaysia Today, tapi blog ini tak ada sekarang.
Oke, itu saja dari saya. Latar belakang saya menerangkan latar belakang Raja Putra. Dia seorang penganalisis politik. Kita boleh tengok macam tu. Dia seperti Julfazli juga. Okey, itu saja dari saya. Jika salah kata, sudah maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.